Bab raja bersama di samping khauf, di samping takut. Ini bab menaruh harapan kepada Allah di samping takut kepadanya. Sufyan berkata, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat yang lebih berat kepadaku daripada ayat ini. Lastum ala syai', kamu tidak ada apa-apa. Hatta tuqimut Taurat wal Injil, selagi kamu tidak menegakkan Taurat, Injil dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mencipta, menjadikan rahmat pada hari dijadikannya 100. Fa amsaka 'indahu 99 rahmah. Allah menyimpan di sisinya, menahan, yakni menyimpan di sisinya 99 rahmat, dan melepaskan di kalangan makhluknya ke semua sekali satu sahaja rahmat. Sekiranya orang kafir menyedari ataupun mengetahui rahmat, segala rahmat yang ada pada Allah itu, nescaya tidaklah dia berputus asa daripada syurga. Dan sekiranya orang mukmin mengetahui segala azab, segala bentuk azab yang ada pada Allah, tentulah dia tidak berasa aman terhadap neraka. Babus sabri an maharimillah, ini bab bersabar an maharimillah, sabar yakni menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharam, dilarang Allah. Wa innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala mereka tanpa perhitungan. Faqala Umar berkata, wajadna khaira 'aishina bis sabr, kami mendapati khaira 'aishina, sebaik-baik kehidupan kami dengan kesabaran. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan bahawa ada beberapa orang Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesiapa pun daripada mereka yang meminta melainkan diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya sampai habis apa yang ada padanya. Faqala lahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka ketika dia telah selesai memberikan apa yang segala yang ada padanya dengan kedua tangannya, ataupun dalam setengah nuskhanya biyadihi, dengan tangannya, ma yakun indi min khairin, apa-apa harta yang ada padaku tidak akan kusimpan sampai tidak memberikan kepada kamu, tetapi sesiapa yang memelihara dirinya, yakni dari meminta-minta, Allah akan memberi yu'iffahullah, Allah akan menjadikannya seorang yang afif, seseorang yang afif, yakni seorang yang tahu menjaga maruah dirinya, ataupun seorang yang berasa cukup puas dengan apa yang ada padanya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, sesiapa yang berusaha bersabar, yusabbirhullah, Allah akan memberi kesabaran kepadanya. Wa man yastaghni, sesiapa yang berasa cukup, berasa kaya, yughnihillah, Allah akan memberi kekayaan kepadanya. Ataupun wa man yastaghni, sesiapa yang meminta kekayaan, Allah akan mengkayakannya. Walam tu'tau ata'an, tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada kamu yang terlebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah bahawa Nabi SAW bersembahyang sampai bengkak
ataupun kembung, bengkak kedua kakinya, tapak kakinya. Fa yuqalu lahu, ada orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kenapa bersembahyang sampai begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Babun wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, sesiapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah kepadanya. Rabi' bin Khuthaim berkata, Allah cukup kepadanya dalam menghadapi kulli ma dhaqa 'ala an-nas, segala perkara yang menyulitkan, yang menyukarkan manusia, segala masalah kepada manusia. Diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, aku pernah duduk dekat Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, diambilnya dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk ke dalam syurga dari umatku 70.000 tanpa hisab. Mereka ialah orang-orang yang tidak la yastarqun, tidak menggunakan jampi serapah, ataupun tidak minta supaya dijampi, wala yatatayyarun, dan tidak mengambil sempena baik ataupun sempena buruk dengan sesuatu benda. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sebaliknya mereka berserah, bertawakal kepada Tuhan. Ba'u ma yukrahu min qil wa qal, ini bab larangan banyak bercakap, qil wa qal, ataupun larangan menukil kata sipulan dan kata sianu. Diriwayatkan dari Sya'bi, dari Warrad, juru tulis Mughirah bin Syu'bah, bahawa Muawiyah menulis surat kepada Mughirah supaya menuliskan, menghantarkan kepadanya satu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, keperawi berkata, yakni Warrad, maka Mughirah pun menulis surat kepada Muawiyah bahawa aku pernah mendengar Nabi SAW mengucapkan selepas baginda selesai bersembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang Nabi ucapkan selepas dia bersembahyang. Wa kana yanha, Nabi SAW selalu melarang an qil wa qal, banyak bercakap, wa kathratis su'al, banyak meminta ataupun bertanya, wa idha'atil mal, dan mensia-siakan harta benda, wa man'in wahat. Nabi SAW juga selalu melarang daripada tahu mengambil tetapi tidak tahu memberi. Yang ini melarang daripada seseorang itu menahan apa yang ada padanya yang perlu diberikan kepada orang lain, tetapi sebaliknya meminta supaya diberikan apa yang tidak patut diberikan kepadanya. Itu makna man'im wahat. Wa uquqil ummahat, dan menderhakai ibu-ibu, wa wa'dil banat, dan menanam hidup-hidup anak-anak perempuan. Seterusnya Imam Bukhari buat mari sanad yang bersambung itu, hak tadi yang tersebut sebelum pada itu, nampaknya tidak berapa kemah. Sini dia mari sanad dia, mana ada tasrih bit tasmi', bis sama', ada tasrih bis sama' di situ. Babu hifzil lisan, ini bab memelihara ataupun menjaga lidah. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata sesuatu yang baik ataupun diam saja. Dan firman Allah, ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid, tidak ada suatu pun ucapan yang diucapkan manusia melainkan ada di sisinya raqib dan atid, yakni malaikat yang menulis, yang mencatat apa yang diucapkan seseorang itu. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, sabda baginda, siapakah yang menjamin
apa yang terdapat di antara dua rahangnya dan apa yang terdapat di antara dua kakinya, nescaya aku akan menjamin syurga untuknya. Sesiapa yang dapat jamin apa yang ada di antara dua rahangnya dan yang ada di antara dua kakinya, ini dua pahanya, aku akan jamin syurga untuknya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam saja. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Shuraih Al-Khuzai, beliau berkata, dua telingaku mendengar dan hatiku ingat Nabi SAW bersabda, ad-dhiyafah, hak tetamu ialah 3 hari. Berikan jaizahnya, yakni keistimewaan kepadanya. Berikan jaizahnya, jaizah tetamu itu. Sahabat bertanya, apa jaizahnya itu? Nabi SAW menjawab, 1 hari 1 malam, yakni layanan yang istimewa kepadanya selama sehari semalam. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam sahaja. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu mengucapkan sesuatu ucapan, ma yatabayyanu fiha, yang mana dia tidak berfikir terlebih dahulu untuk mengucapkannya, sehingga tergelincir dia kerananya di dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriq, sejauh jarak timur dan barat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah lagi dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar mengucapkan sesuatu ucapan yang merupakan keredaan Allah, dalam keadaan dia tidak la yulqi laha balan, tidak menghiraukannya. Allah mengangkat dengan sebabnya beberapa darjat, mengangkat dia itu dengan sebabnya beberapa darjat. Ada pula hamba yang lain, benar-benar dia mengucapkan sesuatu ucapan yang merupakan kemurkaan Allah, di mana dia tidak menghiraukan terhadap ucapannya itu, terjunam dia ke dalam neraka dengan sebabnya. Babul buka min khasyatillah, ini bab menangis kerana takut kepada Allah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW sabda baginda, 7 macam orang Allah akan memberi naungan kepada mereka. Salah seorangnya ialah orang yang mengingati Allah lalu mengalir air matanya. Babul khauf min Allah, ini bab takut kepada Allah. Diriwayatkan dari Hudzaifah dari Nabi SAW, baginda bersabda, ada seorang lelaki dari umat yang lalu, yusi'u dzan bi amalih, dia tidak berpuas hati ataupun dia berasa amalannya buruk, dia tidak berpuas hati dengan amalannya ataupun dirasanya amalannya buruk. Faqala li ahlihi, maka dia berkata kepada ahli keluarganya, apabila aku mati, yakni nanti, kamu ambillah aku dan taburkan debu mayatku ke dalam laut pada hari yang panas. Fafa'alu bihi, mereka pun lakukan seperti mana yang dipesannya itu. Fajama'ahullah, setelah itu Allah mengumpulkannya. Allah bertanya, apakah yang mendorong engkau melakukan begitu?
Qala, orang itu menjawab, tidak ada yang mendorongku melakukan begitu kecuali takut kepadamu, maka Allah mengampunkannya. Diriwayatkan dari Abi Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda menyebutkan seorang lelaki di kalangan umat yang lalu, fi man kana salafa au fi man kana qablakum, begitu. Atahu Allahu malan wa waladan, yang mana Allah telah kurniakan kepadanya harta benda dan anak pinak. Yani a'tahu Allah, yani a'tahu, yani Allah memberikan kepadanya, mengurniakan. Falamma hudira, apabila dia hampir mati, dia berkata kepada anak-anaknya, ayah, bagaimana aku ini, yani terhadap kamu? Mereka menjawab, anak-anak menjawab, sebaik-baik ayah. Qala, dia berkata, sesungguhnya dia tidak ada menyimpan apa-apa kebaikan di sisi Allah. Qatadah mentafsirkan makna yabta'ir. Yabta'ir itu maknanya lam yaddakhir, mana tidak ada menyimpan apa-apa kebaikan di sisi Allah. Kalau dia menemui Allah, tentu Allah akan menyiksanya. Ingat, kata dia, apabila aku mati, maka bakarlah aku sampai aku menjadi arang. Kamu ishaquni, kamu hancurkan arang itu, kamu jadikan debu arang itu. Ataupun dia kata fashakuni, lebih kurang makna dia. Kemudian apabila hari berangin kuat, apabila angin bertiup kencang, maka kamu taburkan, perukan, taburkan debu aku tu, debu mayat aku tu. Fa akhadha mawathiqahum ala dhalika wa rabbi, dan dia betul-betul berjanji dengan mereka supaya berpesan kepada mereka supaya melakukan begitu. Wa rabbi, demi Tuhanku. Fa fa'alu dhalika, mereka pun melakukan begitu. Faqala Allah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun kata kun, fa idza rajulun qa'imun, terus orang itu menjadi seorang lelaki yang sempurna. Faqala, Tuhan pun bertanya dia, ay abdi, wahai hambaku, apakah yang mendorong engkau melakukan begitu? Qala, orang itu menjawab, makhafatuk, takut kepadamu. Au faraqum minka, maknanya sama, faraqun, makhafatuk itu maknanya sama, ini takut kepadamu. Fama talafahu an rahimahu, tidak ada yang dibalas Allah kepadanya melainkan diberi rahmatnya kepada orang itu. Fahaddathu Aba Uthman, aku menceritakan, kata perawi, kepada Aba Uthman An-Nahdi. Faqala, dia berkata, saya telah mendengar Salman Al-Farisi juga ada meriwayatkan hadis ini. Ghaira annahu, cuma dia ada menambahkan, fa'adhruni fil bahr, kamu taburkan, taburkan debu mayat dia tu ke dalam laut. Au kama haddatha, atau begitulah lebih kurang diceritakannya. Kemudian dengan syarat satu lagi ni pun Imam Bukhari nak cerita perkara yang sama. Baiklah, ini pun masih dalam bab riqaq, kitabur riqaq lagi. Iaitu dalam kehidupan kita ni, kita orang Islam, Nabi SAW ajar supaya ada dua perkara, dua sifat, iaitu raja dan khauf. Raja dan khauf. Raja artinya menaruh harapan kepada Allah, jangan tidak harap kepada dia. Banyak perkara lah kena harapnya, kena haraplah kepada dia, jangan kita tidak harap dalam hidup ni. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak mikir, kita tak ada berasa gapo sebenarnya. Kalau kita mikir baru berasa. Kalau kita mikir, kalau orang naik kereta pun susah juga. Susah juga kalau dia tidak percaya, tidak harap kepada driver, tidak harap kepada driver tu nak jadi lagu mana. Tak boleh nak tidur, nak apa ni, nak ganggu sama driver. Wayak gini lah
tonjak kaki, tekai kaki tu macam-macam lah. Boleh itu kalau kereta kita kata tak kena gaya, dia pula nak rebut pula steering itu daripada driver. Boleh jadi boleh jadi. Itu hak kecil, contoh yang kecil. Bagaimana dalam kehidupan, perjalanan hidup, banyak benda. Kadang-kadang kerana tidak harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang macam-macam lah, boleh buat macam-macam. Dia berasa kalau dia tinggal anak dia ni dalam keadaan sebuah kekurangan, tak ada harta, tak ada apa, mana anak dia ni tak jadi, kira-kira dia berasa lagu tu. Padahal berapa ramai kita tengok dalam kehidupan ni lebih jadi lagi anak dia. Mungkin kalau dia ada, anak tu tak jadi, sebab dia tak ada tu anak tu jadi. Dia tak harap pun. Memang Allah SWT jaga sendiri. Hak dulu semasa dengan dia kurus kekek anak dia tu, bila dia tak ada gemuk sehat, tak apa satu. Banyak perkara lah, banyak perkara. Daripada sekecil-kecil benda sampai kepada sebesar-besar benda, maknanya kena ada harap kepada Allah SWT. Kalau tidak, jadi susah hati, jadi sakit jiwa banyak duduk dalam dunia ni. Kalau tidak harap kepada Allah SWT. Sebagaimana saintis-saintis yang terlalu bimbang sangat dengan makhluk asing, terlalu bimbang sangat dengan taib bintang yang akan melanda bumi, kononnya kalau kena hancurlah bumi ni. Dia tidak harap lah tu, kerana tidak ada perasaan harap tu. Jadi duduk bimbang saja. Lepas tu timbullah perasaan permusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berasa benci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ni macam musuh yang bila-bila masa menunggu peluang untuk menghancurkan manusia. Macam-macam lah fikiran tu mari. Ini semua kerana tidak harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk gomong sungguh sangat pun, duduk cara pun, tak mati kau kita. Mati sebetulnya saintis tu pun. Kalau duduk mikir sangat. Lepas tu bila mati, nak boleh buat apa? Kalau tidak hancur dengan sebab mari tahi pita tu pun, dunia ni pun tak mati kau, mati juga. Lepas tu jadi tak ada pasal tu musing tak ada pasal tu. Sepatutnya kita buat apa yang Allah SWT suruh. Lepas tu ikutlah nak mati macam mana, tak kira lah tu. Mati aksiden kau, mati saja gitu kau, mati kerana dunia ni belaga dengan planet lain kau, ikutlah waktu tu. Itu tidak penting bagi kita. Yang pentingnya kita buat apa yang Allah SWT suruh. Yang ni daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, kena harap kepada Allah SWT. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, kena harap kepada Allah SWT. Terutama harap ni harap dan takut kepada Allah SWT. Kita sudah maklum lah takut kepada Allah SWT ni macam mana. Takut kepada Allah SWT, maknanya kita nak buat sesuatu yang dia larang tu, kita tak berani. Sekurang-kurangnya ni hak sekurang-kurangnya. Takut apa? Takut dia bubuh dalam neraka, takut dia seksa kita. Sekurang-kurang. Hak naknya kita tak buat, hak dia larang, gapo tu hak dia larang maksiat gapo tu, kerana kita cinta kepada dia, kerana kita kasih kepada dia. Hak tu hak naknya. Kerana tu, bukan kerana kita takut. Tetapi hak ni dicerita di sini, disebut di sini ni hak sekurang-kurang. Dia kena ada hak tu. Jadi kalau terlajak takut sangat pun tak boleh juga. Takut sangat. Takut itu sehingga kadang-kadang sampai terjejas hak dunia, kehidupan kita. Takut di sini maksudnya takut kepada Allah SWT lah. Kalau kita nak kira takut kepada benda lain, tak boleh juga. Kalau lebih-lebih sangat, maknanya kalau kepada benda lain, biar kenalah pada tempatnya. Kalau takut kepada Allah SWT, itu dengan arti kita ikut apa yang dia nak, kita tinggal apa yang dia tegah. Itu makna takut. Kemudian ulama-ulama menyebutkan dua sifat ni dia kena ada sama. Tetapi semasa kita sihat dalam keadaan biasa ni, kena lebih kuat sifat takut kepada Tuhan ada pada kita, menguasai diri kita. Jangan sifat harap itu lebih kuat menguasai diri kita semasa kita dalam keadaan biasa. Sebab kalau kita terlalu harap kepada Tuhan, tak apa, Tuhan baik, kita buat macam mana-mana pun tak apa, dia akan kesian kepada kita, boleh jadi dia ampunkan,
Boleh jadi pahala kita buat sikit ni dia akan banyak. Itu kerana kita terlalu harap. Jadi pun kita pun berasa tak payah buat banyak lah, hak sikit pun kalau dia nak ganda boleh. Kita terlalu harap, tak boleh, tak molek lagu tu. Ataupun kalau kita nak buat dosa kita tak takut. Sebab apa? Kita berasa kita harap Tuhan ni Rahman, Rahim, Rauf, macam-macam kita duk sebut sifat-sifat dia hak baik. Jadi menyebabkan jadi kita berasa tidak takut untuk nak buat benda jahat. Pasal apa? Kerana terlalu harap kepada Tuhan yang bersifat baik. Tak boleh. Jadi hak lebih kuat menguasai diri kita semasa hidup dalam keadaan biasa ni, semasa kita sihat, semasa kita kuat, iaitu sifat takut kepada dia. Kena hak tu menguasai diri kita. Rajak tu ada juga, tapi jangan bui nyata, jangan nyata sangat. Kena hak ni yang lebih kuat. Tetapi apabila kita dekat nak mati, kena lebih kuat sifat rajak tu menguasai kita, harap kepada Allah SWT. Apabila kita dekat nak mati ataupun dalam keadaan kita sudah tak ada daya dah, pada ketika itu kita kena biar sifat rajak tu menguasai diri kita, bukan sifat takut. Kalau takut sangat boleh jadi dah sakit tak jadi tidur, bila nak mati pas mati lagu mana, kena seksa kau macam-macam lah, duduk mikir, tak molek lagu tu. Moleknya pada masa tu kita kena harap kepada Allah SWT. Daripada kalaulah kita kata orang tu orang semaya lah, orang yang baik daripada awal lagi, kita kata daripada semenjak aku sedar, aku balik, tak tinggal semaya. Ikutlah tak kira semaya tu dalam keadaan lali ke, dalam keadaan tidak khusyuk macam mana kita kata, tapi semaya juga. Tak faham, semaya juga. Harap-haraplah Allah SWT terima semua tu. Kena letak gitu. Jangan duduk fikir amal kata jadi Tuhan tak terima, kita duduk buat dulu tak sebenar, kita tidak khusyuk mana. Jadi gelisah. Dia kena ada sifat rajak ni biar menguasai kita. Biar lebih kuat sifat rajak ni menguasai kita. Jangan sifat takut. Kalau takut dia akan jadi resah, gelisah. Itu hendaknya. Jadi Sufyan bin Uyainah berkata, dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang lebih berat kepada dia selain daripada ayat ni. Sebab apa? Ayat ni suruh kita, kalau tidak Tuhan tak ada kira, tak ada nilai gapo kamu, tak ada gapo kamu tak ada gapo. Yang ni serupa dengan benda-benda lain lah, serupa dengan binatang, kau ikutlah serupa dengan apa kau. Kalau kita nak banding, selagi kamu tidak menegakkan Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu. Ini menegakkan, supaya dia kata menegakkan iqamatis salah lah, iqamis salah, tuqimu, yang ini menegakkan itu maknanya betul-betul berusaha untuk melaksanakan dan untuk menghayati apa yang ada dalam Taurat, Injil dan dalam Quran. Berat tu. Mana nak melaksanakan dengan sepenuhnya itu berat. Sebab yang dituntut dalam kitab-kitab suci ni bukan satu perkara, banyak perkara. Banyak perkara. Jadi takut-takut kita ni tidak sempurna dalam melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala saat ni. Baiklah. Di sini diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala buat rahmat 100 rahmat. Dia simpan dekat dia 99. Saya bui rahmat ni orang berasa kesian ke orang, simpati ke orang, berasa sayang ke orang, berasa nak buat hak molek-molek itu termasuk dalam di bawah lingkungan rahmat berlaku. Kebaikan orang nak buat, nak berbudi lah, nak berjasa lah, nak macam-macam lah, segala kebaikan, segala kesenangan, kemudahan yang terdapat dalam kehidupan ini adalah pecahan terbit daripada rahmat, sifat rahmat. Saya tu hak kita duduk tengok ni, saya tu pecahan hak tu. Ibu ayah yang sayang kepada anak dia tu, binatang-binatang yang jaga anak dia, tak erti, tak ada fikiran pun dia ada rahmat, ada kesian, ada sayang kepada satu sama lain. Bukan manusia saja, semua sekali. Hak mana ada kesenangan, kebaikan tu rahmat. Saya tu bagi atas hak so. Hak 99 lagi simpan dekat dia. Simpan dekat dia mana? Nak bagi dalam syurga. Hak tu rahmat saja ada. Nak bagi dalam syurga. Sebab itulah
Mana kita tengok rahmat dalam dunia ni, walaupun rahmat sedap makan, lepas tu sakit perut nak pergi ke Jamban. Sedap makan, lepas tu kalau makan banyak sangat tak boleh pergi, jadi sakit pula. Sekurang-kurangnya kalau masa selalu tu nak jeluak lah pula tu. Kalau makan banyak sangat, tidur pun nikmat, tidur rahmat Tuhan juga tidur. Tapi kalau tidur banyak sangat sakit kepala juga. Semua sifatnya lagu tu dalam dunia. Suka dia ada dengan duka, mesti ada macam tu dalam dunia. Hak tak ada lagu tu syurga. Sebab tu hidup tak ada mati. Buat makan tapi tak ada kata sakit perut, sibuk nak pergi Jamban, tak ada. Lepas tu dapat kesenangan, tak ada orang deki, tak ada. Pasal apa? Sebab dalam dunia ni tidak sempurna. Tuhan beri tu nikmat tu tak cukup. Sebab itulah dia ada gitu gini tu. Kalau kita senang, orang lain tak senang pula dengan kita. Ada juga, susah juga. Begitulah kita tengok dalam dunia. Sebab tu segala-galanya tidak sempurna. Hak sempurnanya hak sana. Baiklah, asa jatuh hak dia bagi atas so untuk sekalian makhluk dia ni. Kalau lah orang kafir tahu rahmat sebanyak mana hak ada di sisi Allah, tentu dia tidak putus asa untuk mendapatkan syurga. Tentu dia tidak putus asa untuk mendapatkan syurga. Begitu. Maknanya kira-kiranya dia akan kata Allah SWT ni dengan rahmat dia yang begitu luas, dia boleh masuk aku dalam syurga walaupun aku kafir, walaupun aku jahat lah mana pun. Dia akan kata gitu. Dia akan kata begitu. Dan orang mukmin pula, sebab apa? Jadi. Dan orang mukmin pula, kalaulah dia ni tahu azab yang ada di sisi Allah, dia tidak akan berasa aman terhadap neraka. Ini maknanya kita nak cerita dalam bab ni, orang kafir ni dia sifat rajak tu terlalu kuat sangat. Dan orang mukmin yang sebenarnya dia sifat khauf tu lebih kuat. Mana sehingga kalau dia berasa azab Tuhan tu yang begitu kuat, sifat Tuhan yang membalas, menghukum orang tu, dia akan berasa dia tidak aman daripada neraka walaupun dia sudah buat baik setara mana. Pasal apa? Sebab sifat takut tu ada pada dia. Ada pun orang kafir ni, dia buat macam mana-mana pun dia berasa ada harapan semacam Allah kau molek tu. Itu makna di sini nak cerita di sini tidak seimbang ada dua sifat itu. Tidak seimbang ada dua sifat. Kalau ada kedua sifat tu dia seimbang, maka dia jadi molek lah. Dia jadi molek. Orang mukmin tu tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah lah kalau azab tu sikit pun dia sudah takut dah. Apa lagi dia tahu Allah SWT ni azab dia sifat dia tu syadidul iqab, kuat keras siksaannya, lebih-lebih lagi lah. Dia takutnya. Kalau dia tak tahu siapa setara tu pun orang mukmin ni dia berasa takut dah kepada Tuhan. Dia berasa tidak aman dah daripada neraka. Bagaimanalah dengan sifat Tuhan yang maha mengetahui, yang mengambil kira segala-galanya, cepat mengira, sari'ul hisab apa tu, tentulah dia berasa dia tidak lepas daripada neraka. Ada pun orang kafir itu sebab tu sedar hati. Itu di satu pihak, maknanya satu tafsiran. Satu lagi tafsiran, maknanya rahmat Allah ni sangat luas, sehingga kalau orang kafir itu tahu rahmat Allah yang sangat luas ni, kalaulah dia ni tak buat amalan apa satu pun, tak buat amalan apa satu, katakanlah satu orang tu tiba-tiba dekat dia nak mati saja Islam, dekat dia nak mati saja Islam, adakah dia tidak boleh mendapat syurga? Tidak, dia akan mendapat syurga. Maknanya asalkan dia Islam, walaupun dia tak ada amalan apa-apa, tapi mengingatkan sifat Allah SWT, rahmat Allah SWT yang luas itu, dia tidak akan berasa putus asa. Dia tidak akan berasa tak ada harapan nak masuk syurga. Tidak. Tak ada harapan nak masuk syurga, tidak. Tak ada lagu tu. Bahkan dia akan yakin dia akan masuk syurga juga.
dia akan masuk syurga juga. Sebab dalam hadis Nabi SAW katakan, sesiapa yang ucapan akhir dia la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Ada harapan kau nak masuk syurga tu, tak ada apa satu amalan ni? Jawabnya, dia tidak akan berputus asa terhadap syurga apabila melihat kepada rahmat Allah SWT yang luas itu. Jadi hak naknya orang kafir ataupun orang jahat, belah mana jahat, belah mana kafir, jangan putus asa, jangan berasa kita tak boleh ampun dah kesalahan dia. Jangan berasa begitu, jangan berasa begitu. Nah, tu anak. Dan di pihak yang lain, orang mukmin walaupun dia sudah baik dah, sudah molek dah sepanjang hayat dia, jangan dia berasa dia ni sudah selamat dah daripada neraka. Jangan. Jangan dia berasa begitu. Kadang-kadang sesuatu amalan kita yang kita buat tu kalau tidak ikhlas molek, boleh jadi kita diseksa juga, kena juga api neraka. Misalnya kalau kita buat dengan menunjuk-nunjuk, dengan menunjuk-nunjuk, apabila kita buat kebaikan kita ungkit-ungkit pula, perkara yang seumpama itu Allah SWT sangat tidak kena, sangat tidak kena. Ataupun maknanya kita melakukan sesuatu amalan, mana kita berasa kita lebih kok, ataupun kita berasa kalau Allah SWT bagi kelebihan, ini kerana kelebihan kita, kita berasa kita ni istimewa kerana sesuatu amalan yang kita buat. Jangan berasa gitu, jangan berasa gitu. Sebab itu bermakna kita sudah berasa aman terhadap neraka, aman terhadap kemurkaan Allah SWT, aman terhadap perkiraan buruk daripada Allah SWT. Jangan berasa begitu. Babus sabri an maharimillah. Ini bab sabar dalam sabar daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Perkara yang dilarang Allah. Oh, yang bersabar itu disempurnakan balasan kepada mereka tanpa perhitungan. Maknanya banyak ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang sabar itu. Mana di sini ada nak sebutnya, Imam Bukhari nak dalam Kitabur Riqaq ni dia sebut sifat-sifat yang baik yang perlu ada pada seseorang itu. Apabila dia ada sifat ni, maka dia akan menjadi seorang yang bersih jiwa dia, hati dia. Sebab seperti anda sudah sebut dah sebelum pada ni, iaitu dia Kitabur Riqaq ni serupa dengan Kitabuz Zuhud ataupun tasawuf lah. Dalam hadis ni, dalam hadis ni bab tasawuf. Jadi sabar ini pun satu sifat yang mulia juga, yang istimewa juga, terutamanya dalam menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Apabila ada sifat sabar ni, maka dia jadi jilah, jadi bersih jiwa. Sebagaimana juga ada sifat raja dan khauf tadi. Umar berkata, kami dapati khaira aishina bis sabr. Kehidupan yang terbaik kami dapati dengan sabar. Dengan sabarlah kami dapati mana hak molek tu dalam kehidupan ni. Kami berjaya, kami segala-galanya hak lebih hak istimewa tu kami dapat dengan sabar. Mana sabar ini satu sifat yang penting untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kebaikan, bukan sahaja di akhirat tetapi di dunia ni. Sebaik-baik kehidupan kami dapati dengan sabar. Kalau tidak sabar, tak boleh dapat kehidupan yang baik, kehidupan yang istimewa itu. Seterusnya dia mari hadis ini, hadis orang minta Nabi SAW bagi habis. Dia kata kalau ada dia tak simpan, tetapi ini yang dia sebut, dia kena ada hak ni. Harta benda dunia ni kalau ada banyak bagi pun dapat pun dia tidak kekal, dia akan habis, tak cukup pula. Lepas tu begitulah seterusnya. Dengan sebab itu dia kena ada sifat ini, yasta'iffa. Sesiapa yang cuba mendapatkan sifat afaf, sifat berasa cukup, berasa puas. Bukan berasa puas tu maknanya tak saya kemajuan, tak saya lebih lagi, tidak. Tapi apa yang ada pada kita, yang kita dapat dengan cara betul, itu sudah memuaskan kita. Dengan arti kita tidak terdorong sampai melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu makna sifat afaf.
yu'iffahullah, maknanya kita kena ada usaha daripada kita dulu, minat daripada kita dulu, baru Allah Subhanahu Wa Taala bagi sifat itu, barulah dia akan berasa cukup. Dia kena ada usaha dulu, usaha di pihak kita. Supaya juga sabar, wa man yatasabbar, sesiapa yang berusaha mendapatkan sifat sabar itu, dia wazan ni tafa'ala yatafa'alu ni bina takalluf. Takalluf ni maknanya berusaha mendapatkan dengan susah payah, dengan susah payah. Cuba sabar, sesiapa yang cuba sabar, berusaha mendapatkan kesabaran, sifat sabar itu, Allah akan berikan kepadanya. Mana kena ada usaha dulu, maknanya dia kena ada latihan juga ni. Dia tidak kata Tuhan bui gitu saja, tidak. Dia kena ada usaha, dia kena ada latihan, percobaan. Allah akan menyabarkannya, Allah akan memberikan sifat sabar itu kepadanya. Sesiapa yang berasa kaya, itu satu makna. Sesiapa yang minta kaya, Allah akan berikan kepadanya. Minta kaya, Allah akan berikan kepadanya. Sama ada kaya dunia ataupun kaya jiwa, mana kita kena ada usaha. Usaha. Sesiapa yang berusaha mendapat kekayaan ataupun menjadi kaya, Allah akan mengkayakan dia. Mana sesuai dengan kehendak ataupun usaha seseorang itu. Tetapi semua ni boleh dapat, sifat tu, sifat ni, kelebihan dunia, kelebihan jiwa boleh dapat lah. Tapi dalam banyak kurniaan yang diberikan kepada manusia, tidak ada yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kalau orang tu diberi sifat sabar, berarti dia telah mendapat segala-galanya. Maknanya ini kelebihan sifat sabar itu berbanding sifat-sifat lain ataupun kelebihan-kelebihan lain. Boleh dapat belaka kalau diusahakan, tetapi hak sabar ini sangat perlu. Sehingga kalau kita susah sikit pun, terpaksa kena melatih diri pun, patut kita kena usahalah untuk mendapat sifat itu. Dengan adanya sifat ini, seseorang itu boleh mendapat segala yang lain. Tapi kalau dapat orang lain, belum tentu dapat orang ni. Kalau dapat orang ni, dia boleh dapat yang lain. Sama ada untuk mendapat kekayaan kau, dia mesti kena ada sabar itu. Sama ada untuk berasa puas hati, dia mesti kena ada sabar itu. Dan begitu juga sifat-sifat lain, dia mesti kena ada sifat sabar itu. Nak berjaya, nak gapo pun, dia kena ada hak sabar itu. Kalau tidak sabar, berhenti tengah jalan, tak ada apa ni, dapat hasil. Begitulah kesimpulannya. Seterusnya, Nabi SAW semaya ni sampai bekak kaki. Kenapa tu? Dia kata, tidakkah aku patut menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bersyukur. Bersyukur yang kerana Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada dia, maka dia menyatakan kesyukuran kepada Allah SWT. Yang ni hendak disebut di sini sabar daripada perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Mana kalau seseorang itu sudah tidak buat dah benda yang dilarang oleh Allah SWT, pada dia nak buat apa? Seperti Nabi SAW, sabar kita kata daripada perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau tidak sabar, kalau dia ada sifat ismah, sifat maksum, dah terpelihara daripada dosa tu, maknanya tak ada lah nak guna sabar tu sangat dalam menghadapi perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Lepas tu dah tak ada nak agama dia, dah tak ada, tak perlu sabar. Jawabnya sabar dalam buat kebaikan pula. Sabar dalam buat kebaikan pula. Katakanlah satu orang itu dia tak ada buat kejahatan, dia kena sabar dalam buat kebaikan pula. Supaya Nabi SAW sampai buka-buka kaki tu kena sabar juga tu, dalam meningkatkan diri pula. Sabar dalam meningkatkan diri, dalam melakukan kebaikan, sabar situ pula. Mana kalau tak, mana sabar ni tidak habis. Tidak kata sabar ni dalam menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT saja, tidak sekat tu saja. Hak tu hak mesti. Kalau sudah tak ada tu, kena kul ain pula. Sabar juga, tak lepas juga daripada sabar. Tak lepas juga daripada sabar.
Maknanya sifat bersyukur, sifat apa ni, dia ada kaitan rapat dengan sabar itu. Barulah boleh menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tingginya. Kalau dia ada sabar itu. Tu hendak sini ya. Babun wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini pula hendak sifat tawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sifat yang menyucikan hati, membersihkan jiwa seseorang manusia itu, iaitu apabila dia ada sifat tawakal kepada Allah. Dan apabila ada sifat tawakal ini, keistimewaan dia kepada dia, jaminan daripada Allah SWT, iaitu Allah cukup kepada dia, tak perlu hal lain dah. Tak ada apa satu pun. Bila dia ada tawakal ini, seperti dia telah ada segala-galanya. Fahuwa hasbuh, Allah mencukupi kepadanya. Cukup Allah kepadanya itu cukup dari segi mana? Cukup dari segi segala apa yang menyukarkan manusia. Masalah jadi masalah kepada manusia, tidak jadi masalah kepada dia apabila bertawakal kepada Allah. Allah selesaikan. Itu makna hasbuh. Allah jamin, Allah cukup untuknya, yang di dalam menghadapi segala kesukaran yang dihadapi oleh manusia. Gapo dia hak manusia panggil sulit, hak manusia panggil sukar, hak manusia panggil payah, hak manusia panggil masalah tu, tak ada berlaku. Allah SWT tolong dia. Kalau Allah SWT tolong dia, habislah. Kita ni dalam hidup ni kadang-kadang kita berasa orang tolong kita pun banyak dah, mudah dah, senang dah hati. Bagaimana kalau Allah SWT jamin dia tolong? Untuk mendapat jaminan ini, dia kena ada sifat tawakal, berserah diri kepada dia, berserah diri kepada dia. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari kalangan umatku akan masuk ke dalam syurga 70,000 orang tanpa hisab. Hak lagu mana ni? Hak masuk syurga tanpa hisab ni, iaitu la yastarqun, yang tidak minta dijampi, tidak minta dijampi, tidak bertatayur, yang mengambil sempena baik ataupun sempena buruk dengan sesuatu. Tak ada. Bahkan mereka bertawakal kepada Tuhan. Ni maknanya benda-benda zahir ni dia tidak pegang, tidak pegang, tidak bergantung. Di sini ini pun kita sudah bincang dah dulu ni. Sebenarnya hadis ni ada hak panjang dah. Ini ringkas dah. La yastarqun, maknanya di sini bukan, setengah ulama mengatakan mana tidak jampi langsung, tak sih jampi tak sih, berobak tak sih. Ada yang faham begitu. Ada pula yang mengatakan la yastarqun itu maknanya tidak minta dijampi, itu maknanya jampi yang tak betul, jampi yang salah, jampi yang salah. Dan tidak berubat tu maknanya berubat tu dengan menganggap ubat itu yang menyembuhkan, ubat itu yang menyembuhkan. Hak tu lagu tu dia kata. Bukan bermakna tidak jampi langsung, sebab Nabi SAW sendiri pun jampi, sahabat-sahabat dia pun ada jampi orang, minta dijampi ke apa tu ada. Jadi kalau kita kata nafi langsung jampi ke apa tu, maka dia bercanggah dengan hadis lain pula. Jadi jawabnya, kadang-kadang orang ni kerana nak sesuatu tu, dia tak kira dah jampi tu jampi lagu mana, tak ambil kira, asalkan dapat maksud dia. Bahkan kadang-kadang sampai mengancam akidah dia pun boleh jadi dia buat juga lagu tu. Tidak semena-mena lah. Tetapi bagi orang lain yang mengatakan pula, dia kata kalau setara tu orang biasa pun tak boleh lagu tu. Orang biasa pun tak boleh. Apa istimewanya ni? Hak ni mana tentu lebih istimewa lagi daripada hak lain ni. Dia kata, jawab golongan tadi yang berpendapat seperti tadi, dia kata tidak, setara tu pun tak apa dah. Memang setara tu lah yang dikehendaki. Yang dikatakan tidak tanpa hisap itu masuk ke dalam syurga tu, tanpa hisap, setara tu pun cukup dah. Bukan makna apabila sakit tidak berubat itu makna bercanggah dengan hadis Nabi SAW yang lain pula. Ini maknanya kalau berubat, tidak menganggap ubat itu yang menyembuhkan,
mana akidah dia tu betul. Tawakal di sini dengan arti tawakal tu dengan arti akidah dia tu molek dalam mengamalkan sesuatu perkara. Misalnya dalam menggunakan jampi ataupun mendapat jampi, dia ambil kira semua. Begitu juga ubat, begitu juga tatayur. Tapi kalau tatayur itu memang tak boleh langsung lah, tak boleh langsung. Maknanya dia tidak bergantung semata-mata kepada benda zahir. Kalau ubat, tu hak zahir. Jampi, tu hak tak nampak. Tidak bergantung kepada benda hak nampak dan hak tak nampak. Cara biasa, cara tidak biasa. Begitu juga tidak ada pegangan kepada benda-benda yang karut-marut, kepada benda khurafat. Benda khurafat, benda karut-marut. Misalnya kita kata tatayyur ni burung. Burung ni kalau burung ni terbang kot ni, mana tanda tak molek kita hari ni. Kalau nak berniaga ke apa-apa tak molek. Tak ada benda-benda karut lagu tu. Benda khurafat tu tak ada. Maknanya akidah dia bersih. Itulah yang dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakkul di sini maksudnya akidah dia tu bersih. Bukan makna setengah-setengah perkara dia tak guna, macam ubat, jampi dia tidak guna. Tidak. Dia guna juga. Tetapi dengan cara yang sepatutnya. Dengan cara yang sepatutnya. Bau ma yukrahu min qil wa qal. Ini bab larangan banyak bercakap. Ini salah satu perkara yang membersihkan jiwa juga. Yang menghias hati manusia ialah ni sifat ni. Nak suruh hati ni jadi molek, Allah SWT kenal hati ni jadi bersih, iaitu dia kena ada sifat-sifat ni, sifat-sifat yang tersebut tadi. Di antaranya di sini disebutkan jangan banyak bercakap. Itu syarat dia. Jangan banyak bercakap. Banyak bercakap ni tidak molek. Qil wa qal. Ma yukrahu min qil wa qal. Ada dua kalau kita dari segi Arab dia lah. Min qilin wa qalin. Mana kedua-dua tu masdar. Daripada qil wa qal. Yang ni banyak bercakap. Ada juga, boleh juga kita baca ma yukrahu min qila wa qala. Kalau begitu fi'il madhi, satu majhul, satu ma'ruf. Maknanya ini bab larangan menukil kata si fulan. Qila dikatakan begini, qala orang ni kata. Itu maknanya. Jadi maknanya orang ni kata habis tak habis ceritalah. Orang nak kata macam-macam orang kata. Jadi orang kata tu banyak, ada faedah, tak ada faedah pun ada belaka. Kalau kita nak balik cerita segala apa yang kita dengar tengah jalan, segala apa yang kita dengar di pasar, di mana-mana, tak habis cerita. Tak habis cerita, benda tak ada faedah, kecek benda tak ada faedah. Itu satu makna. Satu lagi bercakap banyak, cakap banyak, tidak tukir orang, tidak ambil orang, tidak cerita orang, sendiri tu kecek banyak, tak molek juga, tak molek juga. Sendiri tu kecek banyak, tak molek juga. Satu lagi makna dia qil wa qal, maknanya kata fulan, kata fulan. Di sini makna larang dengan arti nak suruh kita kata sendiri gapo dia nya, kita kata sendiri. Tahu royak hak orang. Hak kita sendiri. Hasil penyelidikan kita, hasil kajian kita. Di sini maknanya Nabi SAW nak ajar umat dia ni supaya kaji sendiri, fikir sendiri, buat sendiri. Kata tu hak kita sendiri. Jangan pok tu, jangan ikut jadi macam burung tiung. Orang ni kata, orang ni kata. Jangan lagu tu. Mana hak kita, terutamanya orang mengaji. Dah lama mengaji, takkan tak boleh nak faham apa satu daripada hak mengaji tu. Hanya tahu royak orang tu, ulama ni royak, orang ni ulama ni royak. Takkanlah tak boleh nak kata ini tak kena, tak boleh nak kritik, tak boleh nak kata pendapat ni tak tepat ni sebab apa gini-gini, tak boleh nak bagi sendiri. Tak boleh, tak sel lagu tu. Biar kita boleh bagi pendapat kita sendiri. Itu banyaklah makna-makna dia nya di sebalik qil wa qal itu. Makna hak zahirnya, hak biasanya iaitu bercakap banyak lah. Cakap banyak. Ataupun menukil kata orang tu, kata orang ni. Jadi cerita ni Muawiyah tulis surat kepada Mughirah supaya hantarkan hadis, satu hadis hak dia dengar
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tahu juga hadis itu, tapi dia ni hak Mughirah dengar, hak dia sendiri dengar. Boleh jadi hak dia dengar tu Muawiyah tak dengar. Jadi dia nak hak dia dengar. Mughirah pun tulis surat. Dia kata hak dia dengarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas maya dia ucapkan begini. Moleklah kalau kita ucapkan ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang diucapkan. Lepas tu Nabi SAW selalu melarang qil waqal. Qil waqal ni seperti kita kata saat ni lah, banyak bercakap. Wa kasratis su'al, banyak meminta, banyak minta. Soal dengan satu makna dia meminta. Yang kedua makna dia banyak bertanya, bertanya. Tanya tu tak pernah sabar. Tanya asal kira tanya, tanya semacam tak sel lagu tu. Hendaknya tanya, kalau boleh jangan banyak, sikit, tapi biar kemah, biar ada kena mengena, ada faedah. Tanya tu pula banyak macam pula tanya tu kan. Ada kalanya orang tanya tu dia nak berjatuh seseorang tu, cara dia nak berjatuh tu dengan cara tanya tu lah, biar jadi serba salah. Orang yang kena tanya ada juga lagu tu, macam-macam tanya. Tanya tu kadang-kadang nak sudi supaya orang lain tahu yang dia tu tak tahu, nak menyatakan kelemahan orang. Macam-macam juga tanya. Itu pun tak molek juga tu lagu tu. Banyak tanya hak lagu tu tak molek juga. Ataupun tanya benda kita tak boleh buat, benda tu tak boleh buat, tanya saja buat kau dia berapa banyak hak kita boleh buat, hak kita boleh buat. Itu tanya, masalah tanya. Kalau minta pun begitu juga, banyak meminta. Nabi SAW tidak suka juga. Bahkan Nabi SAW hak dia ajarnya kepada dia, al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang ni hak lebih banyak kita kena ke dia, kena menyumbang, bukan meminta. Begitu hak dia ajar, hak dia naknya. Banyak minta tak sih. Wa idha'atil mal, dan mensia-siakan harta benda. Manakala ada harta buat kosi, buat bazir, tak ada faedah. Tak ada faedah. Buat benda tak ada faedah, buat benda sia-sia. Sia-sia tu boleh kira kadang-kadang harta Allah SWT bagi tu buat maksiat pula, harta tu mendatangkan dosa pula. Itu lebih lagi, lebih lagi lah. Idha'atul mal ni dalam perkara hak kecil, siapa-siapa besarnya. Hak kecil ni hak biasalah, hak sia-sia. Hak sia-sia kita kata hak nampak kan, kalau kita nampak hak sia-sia kan harta ke dia isap rokok, kita kata salah satu dia lah hak jelasnya. Dah tidak sia-sia apanya. Kesihatan pun tidak baik, kepada orang lain pun tidak baik, duit pun habis saja, kita kata tu hak mudah. Tapi orang berniaga ada juga, orang berniaga hak besar lagi, hak berniaga siapa berjuta-juta dia sanggup habis harta dia tu, perosakkan harta. Kenapa nak jaga harga pasaran, takut jatuh harga. Ada juga dia hanya punah, tak apa. Kalau buat sedekah baik lagi, tak sih buat sedekah. Pasal apa nak jaga harga? Itu pun termasuk dalam idha'atil mal juga tu. Idha'atil mal juga. Begitu juga buat benda sia-sia. Piti banyak, misalnya kita kata kerja piti banyak, tapi buat benda tak ada faedah. Idha'atil mal juga. Dia bukan idha'atil mal ni mana orang individu saja, dah semua pihak kena berlaku. Semua pihak. Tengoklah benda tu ada faedah ke tak ada faedah. Ada faedah, tak ada faedah, semua orang boleh tahu. Ada faedah, tak ada faedah. Semua orang boleh tahu. Gapo dia, faedahnya setara mana. Kalau ada faedah pun, faedah untuk berapa orang. Orang boleh faham, boleh tahu. Itu pun orang panggil mensia-siakan harta benda juga tu. Wa man'in wahat. Man'in hak dia patut bui kat orang, dia tak bui. Itu man'in. Nabi SAW melarang daripada seseorang tu menghalang sesuatu yang patut diberikan kepada orang lain, hak orang lain yang ada pada kita. Misalnya contoh mudah zakat, patut kita beri kepada orang, hak orang kita tak beri. Wahatin, awak mari, kalau ada nak awak mari, ada yang ada awak mari. Ada kat orang mana yang awak mari, hak tu no. Kadang-kadang bukan hak kita pun kita nak suruh awak mari. Hak tu tak sih.
Asal makna dia hati itu makna wak mari. Pisah ada, pisah wak mari. Pitih ada, pitih wak mari. Apa dia ada? Semua molek-molek kalau alah ke dia, biar masuk. Walaupun hak orang. Itu tak sih. Sifat tu tak sih. Wa uquqil ummahat, dan derhaka kepada ibu-ibu, wa wa'dil banat, dan menanam hidup-hidup anak-anak perempuan. Ini yang berkait dengan zaman pada masa itulah, menanam anak-anak perempuan hidup-hidup tu. Adapun derhaka kepada ibu-ibu tu bila-bila masa pun. Mana hak ni larang berlaku. Jadi kalau orang ni ada sifat-sifat ni, jaga ni, mana dia akan baik lah. Hati dia akan jadi lembut lah. Riqaq, kitabur riqaq. Apabila jadi lembut, mudahlah nak masuk tu ajaran agama ke apa tu. Mudah faham, mudah jelira, mudah lekat. Dan berasa cergas, berasa sedap, berasa apa nama ni kita kata nikmat dalam buat benda molek. Apabila kita buat benda molek, berasa lega, sedap, berasa. Dia kena ada hak ni dulu. Kalau selagi dia ada kapah ni, benda penyakit ni dalam jiwa ni, dia payah nak berasa sedap, payah. Dia berasa jadi berasa berat lah, berasa berat nak buat sesuatu benda yang molek, berat, payah. Apa yang berasa berat? Pasal hati tidak bersih lagi, jiwa tidak lembut lagi. Jadi kitab ni, bab ni, kitabur riqaq ni nak melembutkan hati supaya hati tu mudah menerima pengajaran agama. Itulah maknanya. Babu hifzil lisan, ini buat menjaga lidah pula. Lidah. Dan dalam hadis Nabi SAW ada bersabda, dalam hadis kemudian ni pun, ini dalam terjematul bab ni, hendaklah dia berkata benar, berkata perkara yang baik, ataupun diam sahaja. Tadi cara ke diam, cara ke apa ni, mayukrahu min qil wa qal, mana tak kecap banyak. Tak kecap banyak ni ada kaitan dengan jaga lidah ni lah. Apa ya kita tak kecap banyak tu? Sebab banyak lah. Banyak perkara lah bila kecap banyak ni, kadang-kadang dia terlanjur. Orang yang molek dah pun kadang-kadang dia jadi terlanjur, apatah lagi orang yang tidak biasa jaga lidah dia tu. Ini Imam Bukhari nak cerita jaga lidah ni, panduannya daripada hadis Nabi SAW. Dia kita kena tengok molek ke tidak, kita nak kata tu. Kalau tak molek, tak usah kecap, tak usah kata. Itu panduan mudah je nak jaga lidah. Tak usah kecap banyak, tak boleh kecap banyak, tak boleh kau semua kecap banyak. Mengajar, kalau mengajar banyak, mengajar banyak tidak juga. Kena tengok benda kita nak kecap itu benda apa dia. Kalau molek tak apa, kalau tak molek duduk dia. Itu panduannya. Lepas tu satu perkara, panduan daripada Qurannya kita kena ingat, kita kecap tu tidak saja kecap. Ada orang duduk tulis kiri kanan kita, duduk tulis. Duduk tulis tu kiri kanan kita. Akan datang, akan dibuka sahifah itu, suratan itu. Hak tu dia kata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ni pelik, manusia kata di hari kiamat nanti. Tak ada orang kecil, orang besar, ada berlakon, catat berlakon. Catat berlakon. Dia kena ingat tu. Kadang-kadang kita berasa pasal kita tak nampak, maka kita berasa sedap hati. Kalau dalam dunia ni kita kata SB lah, SB. SB. Kalau kita tahu SB duk hati kita, beringat jalan. Beringat. Pasal apa? Dia akan kalau kita buat salah, dia akan tu buat tu baik sosok. Ni, hari sikit-sikit kamu buat gini. Kita nak kecap lawak lagu mana? Dia royak belakang. Ni. Terkejutlah kita. Kalau kita tahu itu orang dia tidak tahu banyak perkara, takkan masuk jamban nak masuk juga. Kita kata banyak perkara lah tersembunyi daripada dia tu. Itu pun mana dengan kemajuan, kelebihan yang ada pada manusia tu, macam-macam dia boleh letak kamera sulit lah, macam-macam dia boleh dengar suara daripada jauh kita bercakap lah, macam-macam dia boleh buat. Itu manusia. Bagaimana Allah SWT lantik ni malaikat ni, lebih lagi daripada itu. Kalau kita ingat tu, jadi kita takutlah, beringat jadi kena ingat tu. Dua kali dia bagi, dua kali panduan. Ingat ni kita jadi akan tak berani nak kecek tentu kali. Kalau kecek kan salah.
Bila salah kan nanti macam-macam boleh jadi ceritanya. Jangan sebab itu jadi tidak bercakap. Nabi SAW kata di dalam hadis hak musnad dia ni, sesiapa yang boleh jamin benda yang terletak di antara dua rahang dia, rahang atas, rahang bawah, yang ni maksudnya lidah. Siapa dia boleh jamin lidah, boleh jamin dia boleh kawal lidah dia, dan jamin sesuatu yang terletak di antara dua kaki, yang ni dua pahanya, yang ni kemaluan dia. Sesiapa yang boleh jamin jaga dua perkara ni, aku jamin dia syurga. Mana dua perkara ni payah, berat, dan ini pun cabarannya, cabaran. Lidah tu mudah sangat nak kecek, mudah, tak ada halangan apa-apa, tak ada masalah apa-apa, tapi kita tidak sedar. Nanti dalam hadis ni kemudian dia sebut lepas tu Nabi SAW kata, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia sebut tu, maknanya penting tu, ada kaitan dengan hak tu. Hak ni tak dapat tidak ni, tak dapat tidak ni, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, sesiapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian. Ini dua sifat yang mesti ada pada mana-mana agama. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kemudian. Dua ni, kalau ada dua ni, orang panggil agama. Ahli-ahli perbandingan agama kata kalau tak ada dua ni, tidak agama tu orang panggil. Ikut nak panggil gapo, falsafah kau gapo kau, ikutlah, tapi tidak agama. Kalau agama dia mesti ada dua ni. Percaya kepada tu, tak cara lah Tuhan lagu mana pun, tak cara lah tu, asalkan Tuhan. Dia kira agama lah tu. Hak ni Tuhan tu pula, hak tak kira Tuhan ni banyak agama-agama lain hak tak betul tu, tak kira tu Allah Tuhan, maknanya agama yang betul lah, percaya kepada agama yang betul. Hari kemudian tu pun ada juga, kalau dalam agama lain dengan pahaman dia sendiri, konsep dia sendiri, tak kira lah tu. Hak ni orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, mana orang Islam lebih lagi daripada orang-orang agama lain. Sebab apa? Tuhan yang dipercayainya itu adalah Tuhan yang sebenar. Hari akhirat yang dipercayainya itulah yang sebenar, bukan main-main. Sebab tu dikaitkan, sebutkan dua perkara tu, maknanya orang beragama sungguh, orang beragama sungguh, agama pula, agama Islam pula, dia hendaklah berkata yang baik ataupun diam sahaja. Kalau tak boleh kecek benda molek, duduk dia, lebih baik lah. Dan seterusnya disebutkan dua perkara lagi tu, tidak naklah dalam bab ini, walaupun penting belaka, tapi dalam bab ini hak dimaksudkan sebenarnya lidah tu. Lidah. Dan hak yang kedua tu pun begitu juga yang kedua tu. Kita tidak nak urailah tentang tetamu ke apa semua tu, insya-Allah dalam bab lain. Hadis ni juga, ni cuma nak cerita di sini, seseorang hamba tu dia kecek satu perkataan, maknanya dia tidak mikir, maknanya benda tu mudah, tahu-tahu tergelincir masuk neraka. Yang tu main percakapan. Sebab seseorang tu boleh rosak akidah dia kadang-kadang dengan percakapan, dengan ucapan saja. Boleh rosak akidah, boleh masuk neraka, boleh jadi murtad dengan sebab percakapan. Tak kira dia tu mikir kau tidak mikir, kau dengan sedar molek kau, tak kira. Dengan sebab itu kena jaga. Masuk dalam neraka tu jauh, timur dan barat, jauhnya. Mana jauh? Neraka tu maknanya dalam lah, kita kata jauh tu, daripada atas ke bawah nak masuk tu timur dan barat. Kerana apa? Kerana ucapan dia, ucapan yang lagu mana sampai gitu semua, ialah ucapan yang menyebabkan jadi syirik kau misalnya, bolehlah jadi gitu, boleh jadi gitu. Ataupun ucapan dia jadi saksi, kerana lidah dia tu menyebabkan satu orang mati. Saksi dalam mahkamah mati, orang tu kena bunuh dengan sebab dia. Kena hukum walaupun dia tidak bunuh orang, tapi dia kecap pelawak, masuk neraka juga tu lagu tu. Itu maknanya. Nampak tidak belah mana, tapi boleh masuk neraka, tidak berat. Begitulah juga seseorang yang bercakap dengan ucapan yang diredai Allah, dia tidak fikir sangat tu, dia tidak fikir sangat. Mana tidaklah kata siapa masuk ke dalam hati ingat molek, tidak, tubik dengan begitu. Tapi apa yang diucapkannya itu Allah SWT kenal,
Allah SWT akadkan dia dengan sebab ucapan itu beberapa darjah. Mana hak molek ni tidak sia-sia, tidak kata kita kena hadir makna dia. Misalnya kita kata subhanallah, kita kata la ilaha illallah, kita berselawat, kita ingat mana pun maksud dia, boleh sepatutnya pahala, tidak sia-sia. Kita bertasbih, kita beristighfar, kita tak ingat mana, tidak ingat molek, betul-betul ingat ketika kita sebut, dapat juga, naik juga darjah, mana tidak sia-sia. Lepas tu kalau ucapan yang menyebabkan murka Allah SWT, walaupun dia tak kisahlah dengan ucapan itu, boleh menyebabkan dia terjunam ke dalam neraka Jahannam. Dengan sebab itu maknanya kena berhati-hatilah dalam masalah bercakap itu. Sekat dulu Allah.